Right. Sebelum tu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Profesor Mandala Dr. Wee. Saya adalah pakar dalam berhenti merokok. Saya punya PhD memang 4 tahun tu tak benda lain buat berhenti merokok. Jadi saya bukan seorang perokok, tetapi belajar daripada perokok-perokok melalui kajian saya. Jadi apa yang perokok bagi tahu saya tentang sukarnya berhenti merokok tu, saya faham benar lah tu. Saya boleh merasai sebab saya berjam-jam bercakap dengan salah seorang perokok tu. Saya boleh bercakap 3-4 jam. So ramai-ramai saya bercakap tu, saya membuat satu conclusion bahawa perokok ni dalam pemikiran dia adalah unik. Dia all sama semua. Nanti kita buat sharing. Bagi tahu saya jika saya salah. Ya, bagi tahu saya jika saya silap. Mungkin saya boleh belajar dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, saya punya slide pagi ni. Sebelum tu saya nak bagi tahu bahawa makan minum kita pagi ni kita ditaja oleh Johnson & Johnson. Jadi kita makan sedap sikitlah pagi ni. Ya. Johnson & Johnson akan datang nanti untuk melihat bahawa seminar kita ni berjalanlah sebab apa dia sponsor untuk makan minum pagi ni. Ya. Okey, boleh mula? Boleh dah? Tak tunggu, okey? Right. Saya kalau boleh, saya nak tunjuk gambar ni kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kan gambar ni memberi kita pelbagai interpretasi, betul tak? Okey. Jadi kebanyakan daripada gambar ni, bagi interpretasi saya melihat seseorang klien saya di mana saya dulu memang saya see patient dekat klinik berhenti merokok. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, saya memang national trainer untuk doctors dan nurses yang berkhidmat di klinik berhenti merokok. Saya memang buat training, national training untuk quit smoking semua hospital hospital kerajaan. Dan sekarang juga saya amat sibuk melatih dentist. Ya. Saya happy all the dental nurses kan here. Sebab now I'm very busy training dental, sebab dental tu dia punya coverage 100% pergi ke sekolah. So on the dental chair tu, di semasa dia buat pemeriksaan murid-murid sekolah tu, dia boleh detect student yang merokok. Lepas tu bila dia detect, dia boleh bagi counselling. Student lebih dengar, doktor gigi bagi nasihat berbanding dengan cikgu disiplin dia. Cikgu disiplin dia tutup semua, dia tak nak cakap. Sebab apa? Kalau dia cakap lebih, nanti ada tindakan disiplin tata tertib. Jadi dia tak keterbukaan dia tu limited. Jadi bila dentist treat dia, bagi tahu dia lebih terbuka, lebih mendengar nasihat. Dan kita berharap kita committed dalam Endgame 2045, kita ingin mewujudkan generasi Malaysia tanpa rokok 2045. Memang kita committed. So sekarang kita memang target kepada generasi muda. Sebab kita generasi yang sudah berumur macam saya dan tuan-tuan dan perempuan, kita sekarang inisiatif kita adalah untuk berhenti merokok juga. Sebab kita tak mahu jadi role model kepada anak-anak kita. Sebab teori ada menunjukkan bahawa kalau bapa dia merokok atau abang dia merokok, very likelihood he grow up as a smoker. Because it is a norm. Adalah satu norma, satu cara hidup yang bagi dia tak ada silapnya. Sebab bapa aku merokok. That's theory, that research. Kalau tuan-tuan dan puan-puan sayangkan kepada anak-anak, tak nak dia jadi seorang perokok, maka tunjuklah satu model bapa yang cemerlang.
Berbalik kepada training juga, saya juga buat latihan sekarang kepada guru kaunselor. Sebab guru kaunselor ni, dia in charge dia dulu dadah. Dan kebanyakan hampir 100% daripada murid-murid yang terjebak dalam dadah, dia mula dengan merokok. Dan dia ni tidak ada kemahiran macam mana nak bantu student yang sudah ada kualiti, yang nakal dia lebih sikit. Dan kita tahu daripada akademik dia, daripada dia punya kenakalan di disiplin dia, kita tahu arah tuju dia memang ke arah yang kita tidak kendaki. Jadi kita sekarang juga, saya pun baru balik semalam kepada Sibu, training guru counselors dan dentist sana untuk buat treatment. Sebab apa saya kata student, young people easier to treat and to mold, because tobacco industry, dia punya secret document unfortunately bocor di London. Dia memang jahat. Dia target the young people. Dia target our young people as young as primary school. So walaupun prevalent berhenti merokok di negara kita menurun 0. something less than 1%, tetapi umur yang mula merokok makin muda. Dia memang target. So sekarang rata-rata daripada jejak 3, jejak 4, dia sudah mula berjinak dengan rokok. Dan bila dia naik ke tingkatan 1, 2, dia mula berani beli sendiri. Itu adalah strategi industri rokok. Dia memang tidak target dah tuan-tuan dan puan-puan ni. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok kan, tuan-tuan dan puan-puan mula merokok sejak bila? Sekolah, macam ni. Sekarang makin muda. Don't talk about electronic cigarette, don't talk about shisha, all those are the new drugs, new nicotines. Jadi sekarang kita kena lawan dia, lawan tobacco industry. Kita kena target the young people, because they are targeting. Kita tak tahu, they go through social media. Kita sebagai mak bapak, kita tak tahu. This tobacco industry, they pay a lot for people to manage the social media, website lah, all those. Actually you tengok website, actually it's not by its own, it's being paid and hired by the tobacco industry. They are very rich, because you see the cigarette, actually how much they earn. They very rich, kerajaan tak boleh lawan dia. Dia kabel very strong. Kalau kita nak naik tax hari ni ya, dia dah hantar lawyer dia semua kepada all the main decision maker dalam kerajaan. Dia tanam semua dah a few people. They very powerful. Jadi kita jangan semata-mata menyokong dia dengan menjadi seorang perokok. Okay, right. Kalau macam ni, saya boleh imagine kalau seorang klien saya datang ke klinik berhenti merokok saya, mereka adalah seperti ni. Dia punya mindset tu, sebagai seorang perokok, dia memang selalu ingin berhenti. Dalam pemikiran dia tu, selalu nak berhenti, merancang nak berhenti, tetapi put on hold. Tunggu dululah. Dia akan melaksanakan secara etik bila sudah ada simptom. Dia tahu bahawa dia sudah, kalau dia menyambung diri sebagai perokok, dia akan terus menjadi kronik, apa-apa simptom yang dia ada. Jadi biasanya sesiapa yang menyerah diri di klinik berhenti merokok adalah mereka yang sama ada sudah ada simptom, datang sendiri, rasa dah tak sedap, dia dah tahu rasa tak sedap, ataupun sebab doktor arahkan dia datang sebab merokok ada risiko kepada banyak penyakit kronik. Kanser, banyak jenis kanser, bukan kanser paru-paru sahaja. Banyak jenis kanser. Jantung, diabetes, hipertensi, semua itu rokok adalah the main of the all, selain daripada makan dan exercise. So kebanyakan perokok ni, walaupun dia menghisap rokok, dia pemikiran dia memang macam ni. Dia tahu benda tu tak baik, tapi dia tak boleh berhenti.
dan dia tidak ada inisiatif untuk berhenti. Bukan sukar nak berhenti. Sebab apa saya kata bukan sukar nak berhenti? Sebab nanti bila saya ajar semua, kemahiran-kemahiran bukannya susah. Kemahiran-kemahiran yang saya akan bagi tahu nanti adalah satu kemahiran yang tuan-tuan dan puan-puan boleh buat. Very simple, very easy. Dan tuan-tuan dan puan-puan pun tahu diri sendiri. Tahu kan? Kelemahan saya, kekuatan saya, siapa yang saya boleh buat, sesiapa yang boleh bantu saya, ahli keluarga, kawan. Saya tahu diri saya. Tuan-tuan dan puan-puan tahu diri tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan tahu nanti daripada 2 jam, 3 jam daripada ceramah saya nanti, tuan-tuan boleh tahu apa itu kemahiran untuk menangani berhenti merokok. Jadi everything is so open. Tuan-tuan tahu diri tuan-tuan, tuan-tuan tahu cara kemahirannya, nothing is secret. It is so open, therefore it is possible to quit. Okay, right. So, saya kalau boleh, lepas saya punya lecture nanti, tuan-tuan seperti cuaca ni, bina keyakinan diri bahawa nak berhenti itu bukan sukar, dan tidak mahu lagi menyokong industri rokok. Saya akan lalui ceramah saya step by step, so that bagi fokus. Sebab apa? Dalam proses berhenti merokok, dia memang ada langkah demi langkah. Jadi kita perlu bagi perhatian agar kita dapat yang terbaik. Ya, saya akan memberi sebanyak sedikit tentang bahaya merokok. Ini seperti selalu semua orang tahu bahawa merokok itu membahaya. Jadi sebagai satu introduksi saya akan bagi ini. Lepas tu bagaimana kita membuat persiapan awal untuk berhenti. Ya, persiapan awal. Lepas tu ada 2 cara nak berhenti merokok. Kita semua boleh tahu. Pagi ni semua saya akan ajar daripada A to Z, bahawa tuan-tuan boleh laksanakan untuk berhenti merokok. Lepas tu kita ada ajar strategi. Strategi STAR, strategi date pointer. Dalam bersedia tu kita ada strategi. Lepas tu apa yang dilakukan pada hari nak berhenti merokok, dan macam mana nak menangani gian dengan rokok, dan kaedah berhenti merokok. Apa itu merokok? Merokok ni lah kita bunuh diri sendiri. Itu adalah merokok. Tak perlu, I think dalam 1 second dia akan mati. Sebab nikotin boleh membunuh bila dia overdose. 1 bilion perokok di dunia, 5 juta mati setiap tahun. Ya, 13,750 kematian setiap hari. Jumlah ini akan berganda menjelang tahun 2030. 75% perokok yang berjaya berhenti akan merokok semula dalam setahun. So bermakna, jika tuan-tuan dan puan-puan berhenti merokok dalam sebulan 2 bulan, tuan-tuan jangan fikir bahawa tuan-tuan akan boleh berhenti selama-lamanya. Kenapa saya kata demikian? Sebab industri rokok memang dah tanamkan dalam penilaian tuan-tuan dan puan-puan bahawa tuan fikir, saya perlu rokok bila saya menghadapi tekanan kerja, tekanan di rumah. Bila saya berkelahi dengan isteri saya perlu rokok sebab rokok boleh menenangkan saya. Itu kepercayaan tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya tidak. Sebab rokok industri bagi tuan-tuan percaya bahawa rokok tu boleh membawa semua banyak kebahagiaan. Bila tuan-tuan dan puan-puan rasa very happy. Saya bercakap dengan some of the smokers. Dia merokok 10 batang je. Bila dia minum bir, minum wine yang boleh memabukkan, dia lupa diri. Dia boleh merokok 20-30 batang. Rokok dan bir, arak adalah kawan karib. Bila kita lonely,
Bila tuan-tuan dan puan-puan rasa lonely, rokok teman baik. Apa tidaknya rokok biasa di dalam poket di mana tuan-tuan dan puan-puan berada. Betul tak? Everywhere I go, to the toilet also, cigarette follows. Cigarette is your best friend. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak berhenti merokok, buang semua ni secara serta-merta. Jauhkan diri daripada supply rokok. Ada saya punya klien menyatakan seminggu dah dia dah berhenti, tapi dia semelik. Dia semelik sebab dia punya habit smoking, dia kena ada rokok tu masa buat bisnes. Kalau tak bisnes tak jalan. Seminggu datang kita dah cakap dia makan fiber, bagi ubat, tak boleh juga bisnes. Last dia isap balik terus smooth bisnes dia. Lepas tu dia relapse, dia smoking again. You see, so powerful the cigarette link to your mindset. Because so routine that bila you nak buat bisnes tu you kena ada rokok, dah 20-30 tahun, it is so difficult to do the correction. That's why most of the smoker when come to me, they always cakap, saya menyesal lah saya merokok dulu. Saya menyesal. That's why anak kita jangan seboleh-bolehnya kita tak bau bagi dia menjadi perokok. Sebab kita tahu sukarnya nak berhenti. Tu contohnya tu, contoh tanda saja. Banyak lagi contoh yang saya boleh lakukan. Bila seseorang tu terlalu free, tak ada kerja lain, tak ada apa, rokok akan menemani dia. Rokok is the business of the hand and the mouth. So, kita nak counter balik, kita counter hand and the mouth. Nanti kita tunjuk. Hand and the mouth, perasan tak? You all tak prihatin, orang cakap tak mindful, because it's already part of you. You have been smoking for the past 30 years, 20 years. So what is habit? Habit is already automatic. You are not mindful. You didn't realize bahawa ni yang you buat hari-hari macam ni. So it's become automatic. Nak reverse balik yang automatic tu susah. Tapi boleh dilaksanakan.